Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera semua. So, syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada Waalaikumsalam. pagi ini. Jadi kita buka dulu pada pagi ini kelas secara atas talian ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Okay, syukur juga Alhamdulillah. So pada pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam saat kita tengok trend COVID uh, agak amat merisaukan lah. Jadi pelajar-pelajar jaga diri baik-baik. Tengok apa aktiviti-aktiviti dalaman yang kita boleh buat supaya kita tak ada sangatlah tertekan dalam situasi yang sekarang ni. Okay, kalau ada peluang telefon keluarga supaya melepaskan kerinduan. Baik, pelajar-pelajar semalam kita dah buat midterm dan ini kita guna satu sistem lah. Sebenarnya cikgu ada buat sebelum ni. Sebenarnya kalau kita tengok pada soalan, memang direct the point lah. Direct the point, cuma pelajar kena berhati-hati dengan pilihan jawapan. Sebab ada pilihan jawapan tu yang hampir-hampir sama jawapan dia, tapi dalam multiple choice ni, pelajar kena ingat satu je. Mesti kena precise, maksud kena tepat jawapan dia. Itu berbanding dengan soalan subjecting and essay. Kalau subjecting and essay ni, biasanya secara pemakahan dia, kalau ada kena CP-CP pun kita boleh terima lah kalau ada sikit uraian. Tapi kalau multiple choice ni, dia kena betul-betul jawapan yang tepat. Kadang-kadang jawapan tu nampak hampir sama kan, tapi dia kena tepat. Itu kriteria dalam kita menjawab multiple choice. Walaupun soalan dia lebih direct daripada nota, tapi memerlukan kemahiran berfikir yang jitu. Tapi cikgu tengok pada semalam, ramai je tak adalah macam bawah 10, tak adalah, semua atas 10 Jadi maksudnya pelajar boleh jawab dan sebenarnya masa tu 1 jam tu sebenarnya kalau kita dapat internet semua, biasa kalau tengok markah tu kita boleh jawab dalam masa 30 minit, 30 hingga 35 minit je sebab satu soalan kan, lepas tu kita ada 10 jawapan betul salah. Jadi dia secara random lah, dia bagi secara serakan tu secara rawak. Baik, cikgu nak dengar sikit pendapat pelajar-pelajar berkaitan dengan semalam punya midterm okay, cikgu dah boleh dapat feedback secara lisan. AJK Umai ada AJK Umai. Siapa AJK Umai ni? Boleh ada di talian? Saya, doktor. Okey, Umai macam mana semalam dapat jawab? Saya sangat confused dengan soalan sebab bila saya baca balik saya tak tahu yang dia minta kecuali tu. Baru saya perasan, baru saya ubah balik. Kecuali tu, apa yang menyebabkan kecuali tu tak berapa perasan? Sebab saya mungkin sebab line internet masa tu terganggu. Lepas tu saya jadi ketar. Lepas tu jadi ketar tu saya baca soalan tu just separuh je. Mendadak lepas tu saya tengok jawapan terus. Masa tu saya tak perasan ada kecuali belakang. Banyak juga soalan yang ada kecuali. Soalan kecuali Jadi soalan dia kena baca habis kena baca habis, faham soalan baru cari jawapan. Lagi selain daripada tu AJK Umai, ada lagi? Masa macam mana dalam keadaan masa tu? Masa tu okey masa, cuma satu lagi saya confused sebab soalan tu dia ada macam ada jawapan yang dalam model. Dia macam ada spesifik ada model yang luar juga. Ada model macam internal, lepas tu dalam internal tu dia ada juga jawapan dia. Jadi saya confused nak jawab yang dalam ataupun yang luar. Itulah dia memang cikgu buat soalan tu, memang cikgu bagi jawapan tu supaya kamu memang dia precise. Dia jawapan dia kita nampak hampir sama, sebenarnya dia lebih tepat. Contoh dalam model tingkah laku tu ada, dalam teori tingkah laku tu ada model relationship dengan model human resource kan. Jadi memang kena tepat. Okey. Lagi AJK Umai, apa kita sambil bincang ni kita boleh nampaklah macam mana soalan objektif tu kita nak cara nak menjawab kan. Selain daripada tu ada lagi? Ada doktor? Cikgu. Okay. Kita dengar daripada Amani ada di talian?
Amani ada di talian, Amani. Oh, Amani macam mana semalam? ada. Macam mana soalan? Macam mana boleh jawab? Saya lebih kurang macam Umar juga. Macam banyak keliru dengan soalan yang ada kecuali tu banyak kali jugalah baca yang tu. Macam was nak jawab. Sebab nak kejar masa kan? Okay. Sebenarnya cukup masa tu. Dah cukup. 1 jam tu sebenarnya okay. Berdengung kan? Okay. Ada lagi? Ada Kita dengar sister. Sister ada sister? Ya, saya cikgu. Ya, sister. Sister siapa di sana sebenarnya? Khaira cikgu. Khaira macam mana semalam soalan? Soalan semalam lebih kepada model cikgu. Lepas tu dia punya jawapan tu memang dekat-dekat gila dengan lain. Memang susahlah juga nak jawab tu. Dari segi masa pula, masa 1 jam tu dah okey. Cuma time saya jawab tu tiba-tiba dia cakap error. Saya tergelabah gila tu. Lepas tu macam tak tahulah, mungkin sebab line rasanya cikgu. Lepas tu saya macam macam kalut jugalah semalam sebab dengan line lagi yang lambat, macam saya tak tenang lah jawab semalam. Tapi sebab ni first time ke sister jawab melalui online? Sebelum ni pernah? Sebelum ni saya guna line saya sendiri sebab semalam sebab mungkin saya guna wifi UMT punya kot. Sebelum ni pernah buat apa ni kuis tata talian ni? Dah buat dah biasa. Sebelum ni saya buat kat rumah. Oh, okey. Maksudnya ada masalah sikit lah line dekat inilah asrama. Ada problem sikit dekat wifi asrama. Okey. Tapi cikgu nampak kita punya, tak tahulah group lain tu macam ada, macam group kita nampak semuanya cantik mungkin Aiman dah bagi tahu apa yang perlu kan, sebab cikgu nampak markah pun tak berapa teruk lah kan, sebab dia awak jawab tu boleh dapat bagi graf lagi boleh terus dapat lah. Okey, kita dengar daripada Aiman. Macam mana Aiman? Amirul Aiman? Tadi di talian? Ada. So, macam mana semalam? Okay, semalam dari segi masa saya alhamdulillah tak ada masalah. Dari segi internet pun tak ada masalah sangat. Lepas tu dari segi soalan tu cuma keliru lah sama ada kita nak sama ada saya nak ada soalan tu yang macam Umar cakap tadi yang internal dengan apa tu dia ada birokratik apa semua kan. Jadi macam tu macam keliru sikit lah. Tu je lah. Jadi kalau bagus jadi pelajar nampak kalau soalan objektif ni dia jawapan dia ada tapi kena betul-betul teliti tengok nota tu satu persatu. Itu soalan objektif. Nanti kalau kita buat soalan subjektif ataupun insya-Allah kita buat continuous assessment, pelajar akan ada kebebasan untuk menjawab. Itu dia punya kata kekuatan dari segi multiple choice dan juga kekurangan daripada multiple choice. Ada orang suka, ada orang tu. Itu sebab cikgu mempelbagaikan. Mungkin kita midterm ni kita buat soalan banyak lah supaya kalau kita buat 20 soalan, kalau pelajar jawab mungkin 5 saja betul, 5 je. Tapi kalau kita buat 40 soalan, jadi pelajar boleh dapat markah tu lebih sikit. Jadi ini strategik lah untuk kita bantu student pada masa sama pelajar betul-betul faham. Sebab cikgu kalau pelajar tengok memang ambil terus daripada nota. Sebab apa tau kita buat macam ni? Sebab apa cikgu ambil daripada nota? Sebab kita ada 2 group kan. Jadi soalan tu cikgu yang bina. Jadi daripada 2 group tu, jadi cikgu memang akan berpandukan pada nota. Sebab kalau kita buat cikgu buat soalan yang berbeza, nanti group yang sana akan komplain lah sebab tak ada dalam nota. Ini salah satu sebenarnya kelebihan bila kita ada 2 group. Sebab kita terpaksa fokus kepada nota. Okey, atau mungkin sesiapa nak bagi sedikit feedback, sila cikgu buka. So hari ni lebih kepada perbincangan dan lepas tu kita ada pembentangan. Okey, ada apa-apa feedback silakan kalau ada. Okey. Afif ada, Afif? Tanya Afif sikit.
Afif ada di talian, Afif? Ada cikgu, ada. Afif macam mana semalam? So far so good, alhamdulillah cikgu. Semuanya dah berjalan lancar. Okay. Okay, alhamdulillah. Okay, cikgu pertama sekali cikgu nak ucapkan terima kasih kepada ketua wakil awal Aiman sebab banyak bantu cikgu. Yang kedua sebab banyak menyambungkan maklumat lah. Jadi dan juga pelajar-pelajar semua cikgu alhamdulillah. Cikgu nampak tak ada sebab kita ini percubaan cikgu yang kedua lah. Percubaan cikgu yang kedua untuk buat secara online. Cikgu ajar e-counselling kan. Bila cikgu ajar e-counselling, cikgu tahu cabaran yang paling getir dalam melaksanakan e-counselling adalah berkaitan dengan line. Tapi walau bagaimanapun kita terpaksa buat midterm sebab cikgu tanggungjawab cikgu untuk memberi awak 20 markah. Jadi tidak adil bagi cikgu kalau kita memberi markah tanpa ada penilaian. Dan cikgu lihat penilaian yang paling yang boleh kita lakukan dalam menentukan kefahaman dari level 1 dan 2 lah. Level 1 dan 2 ni maksudnya kita tahu dan kita faham. Jadi kita kena buat ujian untuk kita memahami. Nanti bila nak masuk sintesis analisis pemikiran kalau kita tengok pemikiran ada 6 aras kan. Ada yang pertama knowledge, yang kedua understand, ketiga assessment kan. Keempat macam apa practice dia ada berapa. Jadi nanti dalam CA continuous assessment dia lebih kepada pemikiran analisis. Begitu juga dengan assignment Macam assignment yang pelajar-pelajar hantar, yang cikgu nak tengok adalah critical thinking. Maknanya kita tak ambil bulat-bulat daripada apa yang you baca lepas tu you tulis balik. Jadi cikgu nak tengok critical thinking dan ada kelebihan sebenarnya apabila pelajar mengambil jurnal dalam bahasa Inggeris. Salah satunya pelajar tidak akan copy soal bulat-bulat jawapan tu. Kalau pelajar ambil bahasa Melayu, kecenderungan untuk pelajar ambil ayat itu bulat-bulat. Jadi kat situ markah tak ada cikgu nak bagi sebab you ambil. Tapi kalau you mengolah bahasa, itu panggil pengolahan, you mengolah bahasa mengikut kefahaman dan kait-kaitkan dengan apa yang kita belajar, di situ kita akan dapat markah yang lebih baik. Sebab kat situ dia punya aras pemikiran berbeza. Tu sebab kalau ada yang mengambil bahasa Inggeris dan dia punya jurnal tu ada yang terkini, maknanya kajian-kajian tu adalah kajian yang masih panas. Jadi pelajar akan dapat markah dekat situ. Sebab kajian ni kalau kita ambil terlalu lama takut dia tak relevan dah dengan masa sekarang ni. Jadi cikgu lihat banyak pelajar-pelajar pun ambil yang relevan lah. Cikgu tak baca cikgu tengok simplitas selalu. Banyak pelajar-pelajar menyentuh tentang work related stress lah. Banyak berkaitan dengan stress dan job satisfaction. Ada juga kajian-kajian dan cikgu masih menunggu sebenarnya nanti kita nak tengok group assignment dari group assignment ni. Dan insyaAllah kalau kita ada rezeki nanti cikgu akan kumpulkan untuk adik-adik junior awak ada satu buku rujukan sebab cikgu faham sebagai seorang student ni kadang-kadang kita mempunyai masa yang terhad sebab kadang-kadang pelajar ada 5 atau 4 subjek kan. Lepas tu counselling ni dia punya assignment amat berat. Jadi kadang-kadang pensyarah ni dia macam cikgu dulu belajar, pensyarah ni ambil banyak buku. Jadi bila kita nak ulang kaji, kita nak score kan, kita kena tahu apa pensyarah pakai buku tu sebab biasanya buku yang dipakai tu akan membuat kita lebih explain tu lebih bagus. Jadi satu kaedah kenapa cikgu suka buat buku sebab cikgu nak memudahkan pelajar untuk dirujuk tu supaya dia faham. Dia faham nanti bila pergi temu sebab kita faham kita tak boleh walaupun kita kadang-kadang nak satu subjek tu kita tak boleh kata nak tahu semua tu tidak mungkin lah sebab dengan masa yang terhad, lepas tu kita nak buat assignment, lepas tu pelajar-pelajar dia aktif. Jadi satu caranya adalah kita cuba buat buku supaya pelajar boleh jadikan tu satu rujukan. Dan cikgu sedar akan kelemahan cikgu. Kelemahan cikgu ni adalah cikgu cakap terlalu laju. Cikgu cuba kawal tapi bila cikgu kawal cikgu nampak momentum cikgu akan lari. Jadi banyak idea tu akan lari sebab cikgu ni orang visual. Jadi bila cikgu cakap tu dia ada gambaran dalam minda cikgu. Jadi cikgu akan cakap. Jadi kalau cikgu cakap perlahan-lahan, jadi dia akan hilang gambaran tu. Jadi salah satu cara yang cikgu lakukan adalah dengan menyediakan nota yang selengkap mungkin. Dan yang kedua cikgu kalau ada buku, cikgu akan buat buku sebab cikgu nak kata cover balik kelemahan cikgu tu yang cikgu cakap laju. Tak semua pelajar boleh catch up. Okey. Baik, so itu sedikit. So hari ni kita akan bincang berkaitan dengan lepas sebelum kita masuk pembentangan. Cikgu dah dapat feedback awak sebab cikgu dah upload dah send pada Aiman untuk dikongsikan berkaitan dengan komunikasi. Dan cikgu nak dapatkan sedikit feedback daripada pelajar-pelajar apa yang dia faham tentang komunikasi. So kita pergi dulu kepada Fakihah. Fakihah Aziz ada di talian? Fakihah ada di talian? Fakihah ke tandas cikgu?
Okey, tak anda share. Siapa yang jawab tu? Okey, kalau tak ada kita pergi kepada Fatin. Ada Fatin? Fatin Muklisah. Fatin ada? Okey, Fatin boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Okey, Fatin, apa yang Fatin faham sebenarnya dengan komunikasi ni? Komunikasi ni dia macam komunikasi ni penting lah dalam organisasi tu. Sebab dia macam dia berperanan untuk menentukan satu operasi untuk apa yang kita nak lakukan dalam organisasi tu. Contohnya macam mana tu? Contoh dia Okey, boleh ambil nota lah masing-masing Boleh ambil nota, kita akan buat pembincangan sedikit sambil kita belajar Sekejap. Okey, Fatin, nanti Fatin tulis dalam chat Okey, kita dengar daripada Hidayah. Hidayah ada di talian? Hidayah ada di talian? Okey. Okey, kalau tak ada Mudrikah? Mudrikah ada di talian, Mudrikah? Ya, Mudrikah boleh dengar suara cikgu? Ya. Okey, Mudrikah boleh dengar Okey, Mudrikah boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey, Mudrikah, apa kepentingan komunikasi dalam organisasi? Untuk rapatkan hubungan antara pekerja. Macam mana tu? Merapatkan hubungan antara pekerja. Okey, boleh tak awak bagi ayat awak sendiri? Okey, tak apalah, lain tak apa-apa bagus Okey, tak apa. Kita dengar daripada Syed. Syed ada di talian, Syed? Lama tak dengar suara Syed ni. Syed ada di talian, Syed? Ada, cikgu. Syed, apa khabar Syed? Baik, alhamdulillah. Okay, saya lihat kepada apakah kepentingan komunikasi dalam organisasi. Boleh tak cerita sikit pengalaman saya dia? Secara pengalaman organisasi tu tak adalah, tapi kalau just biasa tu ada. Dia kepentingan komunikasi ni penting lah sebab aplikasi yang kita tahu kan dia kan penghubung kepala dapat maklumat ke kalau dia organisasi aplikasi penting lah daripada orang atas, dia akan inform kepada orang-orang bawahan ni. Perjalanan kerja tu akan jadi lebih lancar lah gitu. Maknanya kalau tak ada komunikasi tak lancar ke? Kalau tak ada komunikasi, kalau bagi saya memang tak lancar lah sebab mungkin kajian tu mungkin kita masih lagi tak berapa nak faham ke apa kan. So kalau tak ada komunikasi tu mungkin nanti macam orang atasan nak benda ni macam ni tapi
tak ada komunikasi, so kita buat benda tu jadi benda lain. So kerja tu macam tak sempurna. Jadi komunikasi ni amat penting untuk kita pastikan bahawa matlamat yang telah kita bina dalam syarikat itu sampai ke pihak bawah agar dapat dilaksanakan seperti apa yang dirancang. Macam tu ke, Syed? Lebih kurang macam tu lah. Ada lagi pandangan saya tentang kepentingan komunikasi terutama dalam organisasi. Maksudnya organisasi ni mungkin juga kita boleh kaitkan dengan persatuan. Macam ada sahabat-sahabat kita ada yang terlibat dengan persatuan. Cikgu percaya semua terlibat dengan persatuan. Jadi dia melihat bahawa kadang-kadang kita ada meeting. Jadi kita boleh gunakan itu sebab kalau kita nak pergi organisasi tu nampak macam jauh kan. Jadi kita lihat daripada organisasi unit yang paling kecil iaitu dari segi persatuan. Baik, kita dengar dulu pandangan daripada Wan Aisyah. Wan Aisyah ada di talian? Ada cikgu. Okey, Aisyah pernah berpersatuan tak sebelum ni? Pernah. Okey, Aisyah nampak macam mana kepentingan komunikasi dalam persatuan? Dia macam bagi saya komunikasi tu sangat penting kot dalam satu kelab kan. Okay. Sebab saya rasa macam kalau komunikasi daripada pihak atas dan pihak macam daripada pengerusi ke kan nak sampai kepada anak bawah tu kalau tak sampaikan dengan betul kadang-kadang dia jadi salah. Diorang salah faham ataupun salah anggap apa yang nak disampaikan tu. Sampaikan macam nak, contohnya kita nak sampaikan something ni tapi bila maybe kita kena direct terus kepada orang bawahan, tak boleh nak pas kepada orang tengah. Takut dia punya cara penyampaian tu berbeza dengan apa yang kita nak sampaikan. Kalau katakan Aisyah kan, katalah Aisyah duduk dalam top level management lah. Lepas tu nak jumpa orang bawah kadang-kadang tak ada masa. Jadi macam mana nak pastikan bahawa maklumat yang disampaikan tu memang tidak ada macam orang kata yang tak seperti yang disampaikan, macam ada bias. Macam mana Wan Aisyah akan cuba lakukan? Mungkin saya akan tanya balik kot dekat siapa yang saya sampaikan tu untuk dengar balik apa yang penerangan yang dia dah buat. So kalau macam dia terangkan tu pun berlainan, maka saya akan perbaikikan dia balik. Macam tu ke? Mungkin ada lagi selain daripada tu apa lagi Wan Aisyah nampak? Selain tu maybe saya boleh tanya balik feedback daripada orang bawahan saya tu. Okay, saya carilah. Okay, bagus. So kita nak dengar daripada Wan Nur Soleha. Wan Nur Soleha ada di talian? Ya, saya ada. Okay, Soleha ada Okay, Soleha. Soleha tengok macam mana kita nak kurangkan, apakah halangan komunikasi yang terbesar saya rasa dalam berpersatuan ni? Soleha ada di talian? Ada, jap cikgu, saya nak fikir jap. Okey, tak apa, fikirlah dulu Cikgu nak ada jawapan respon daripada spontan. Okey, kita dengar daripada Zulaiha. Zulaiha ada di talian? Ada cikgu. Okey, Zulaiha lihat dalam komunikasi, terutama dalam persatuan atau organisasi, apakah halangan terbesar dalam komunikasi yang berkesan ni? Saya rasa mungkin sebab dari segi bahasa kot. Mungkin kita kan berbeza logat semua, mungkin dari situlah halangan-halangannya. Sebab biasa kalau negeri lain, kalau saya Kelantan kan, saya rasa saya susah, mungkin orang lain susah sikit nak faham. Sebab Kelantan ni logat dia mungkin penyampaian seseorang tu mungkin dipekat sikit, mungkin negeri lain susah sikit nak faham. Jadi lihat bahawa bahasa tu menjadi faktor utama dalam penghalang komunikasi berkesan. Okey, kita dengar daripada Zulamidi. Zulamidi ada di talian? Zulamidi ada di talian? Ada cikgu. Okey Zul, macam mana pengalaman Zul berkaitan dengan komunikasi dalam persatuan? Boleh cerita sikit pengalaman? Pengalaman dalam persatuan. Kalau macam saya komunikasi pengalaman dulu. Komunikasi tu benda yang paling penting dalam persatuan. Sebab apa, kalau tak ada komunikasi tu orang kata flow ataupun perjalanan sesuatu organisasi tu akan orang kata bagi kesan yang buruk lah. Sebab bila contoh kalau ada apa-apa isu, komunikasi tu penting.
yang paling penting komunikasi kita kalau sekarang ni by WhatsApp apa semua itu susah sebenarnya. So kalau macam sekarang contoh kelas yang sekarang by Webex, face to face tu kata cara untuk kita berkomunikasi yang terbaik lah. So nampak komunikasi itu penting lah dalam persatuan. So macam mana nak wujudkan, Sangat-sangat penting. Zubin kata macam mana kita nak wujudkan komunikasi yang berkesan antara rakan kerja, antara orang bawahan tu? Komunikasi yang berkesan antara orang atasan dengan orang bawahan. Macam saya cakap perlu libatkan semua dalam sesuatu perbincangan lah. Sebab contoh kalau kita orang atasan saja buat perbincangan tanpa melibatkan orang bawah, so akan ada mungkin orang bawahan tu tak tahu ataupun mungkin ada kekangan daripada segi dia. So bila ada pelibatan ni, orang bawahan pun akan ceritakan okey dia ni sebenarnya ada masalah ni. So kita boleh tahu itu, okey kita consider untuk buat sesuatu ambil berat ataupun consider dengan apa kekangan daripada orang bawahan tu sendiri. So kita boleh dapat terus feedback daripada orang bawah. Kadang-kadang kita lihat dalam organisasi bahawa yang melaksana tu kadang orang bawah. Jadi dia terlibat dengan banyak yang terlibat dengan orang kata kalau kita menjual produk so kita menghasilkan produk jadi bila kita menghasilkan produk kita akan hantar kepada pekerja-pekerja yang di peringkat orang kata frontliner lah, yang mereka akan berjumpa dengan pelanggan dan kadang-kadang feedback daripada mereka tu sangat penting untuk kita tahu. Kita dapatkan feedback daripada pelanggan. Jadi untuk dapatkan feedback dari pelanggan tu kadang-kadang kita tak nak jumpa pelanggan sesuatu yang agak sukar sebab pelanggan mungkin ramai dan kita tak tahu siapa yang menggunakan produk dan perkhidmatan kita. Jadi salah satu benda yang kita dapat adalah kita dapatkan feedback daripada mereka yang di frontliner ataupun di front office ataupun bahagian servis. Jadi kita akan membuat dasar polisi berdasarkan input ataupun maklumat yang kita terima. Baik, cikgu dah dengar daripada Muharram. Muharram ada di talian Muharram? Ya saya cikgu. Okay, Muharram lihat bagaimana apakah orang kata halangan dalam mewujudkan komunikasi yang berkesan ni? Kalau halangan dalam organisasi kan mungkin perbezaan dari aspek kuasa ataupun kuasa dan status macam pangkat. Contohlah macam dalam bentuk komunikasi ni kan, macam biasanya pekerja dia rasa berat atau mungkin dia takut untuk menyuarakan pendapat atau dia rasa tidak puas hati terhadap sesuatu perkara sebab yang terbatas sebab diorang macam kan diorang rendahkan status pangkat rendah. So diorang tak berani nak bagi tahu kepada orang atasan. Lepas tu biasanya setiap kali ada masalah apa-apa isu yang berlaku biasanya yang disalahkan adalah golongan bawahan yang tidak berpangkat. So macam bila berlaku dua status pekerjaan yang berbeza, biasanya orang bawahan ni dia lebih kepada macam dia tidak didengar secara baik, cara sepatutnya dia didengar. Macam tu. Bagi saya lah. Maksudnya pandangan Muharram, halangan terbesar dalam menyampaikan komunikasi berkesan dalam organisasi adalah berkaitan dengan status dan jawatan ke? Macam tu? Ya betul. Kalau dua golongan ni tidak memiliki komunikasi yang baik antara satu sama lain, yang satu ada ego dia, yang satu tak nak bagi tahu apa masalah, so dia macam communication tu dia macam tak jadi dalam organisasi tu. Kalau wujud masalah tu biarlah macam tu. Biasa macam pengalaman saya pun kalau macam dalam organisasi tu, kadang ada juga macam majikan ni dia macam pilih kasih juga, dia macam pilih pekerja ni jadi suka, yang ni tak. So macam peranan antara dua darjat ni dia bukan hanya berlaku dalam masyarakat tapi dalam organisasi pekerjaan pun dia berlaku juga. Macam ada pengalaman je Muharram. Tak adalah macam pengalaman sangat, macam dulu lah pernah kerja fast food punya restoran, Texas Chicken tu. Lepas tu manager saya ni dia lebih macam kalau ada macam satu member ni dia selalu tak datang kerja,
Tapi bila dia tak datang, manager tu dia macam relax je, macam chill je, dia tak marah pun. Tapi bila kita orang ni tiba-tiba macam nak cuti ada emergency kan, tu dia mengamuk. Macam korang tak datang lah, apalah, bla 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 bla. Tu kita orang macam rasa ini kenapa kan, macam tak macam pilih kasih. Dia double standard lah kat situ kan. Ya betul. Okay, itu salah satu halangan komunikasi. Dan kita lihat bahawa halangan terbesar dalam komunikasi iaitu berkaitan dengan perception perception kita terhadap sesuatu. Okay, disebabkan pangkat, berkaitan status ataupun pandangan kita terhadap seseorang itu. Itu sebab dalam kita melaksanakan komunikasi yang berkesan, kita biasa kita dengar perkataan ni, kita jangan melihat siapa yang bercakap, kita mendengar apa yang dikatakan. Okay, kerana kadang-kadang apa yang dikatakan, sebab kadang-kadang kita bersama dengan orang ni, orang-orang yang bersama dengan kita, kadang-kadang dia bercakap apa yang dia nak suruh kita dengar benda-benda yang baik aja. Dan kita kena faham tak semestinya manis itu baik. Tak semestinya manis itu baik. Dan tak semestinya pahit itu buruk. Ada yang manis itu boleh buat kencing manis kan. Yang pahit itulah yang boleh buat kita. Jadi dalam organisasi apabila kita berada di tingkat atas, kita kadang-kadang berlapang dada dengan apa-apa maklumat yang kita terima lah. Tak semestinya kita nak terima yang baik saja. Dan tak semestinya. Dan kalau kita ada sikap macam tu, yang kita nak orang cerita yang baik tentang kita macam double standard bila orang tu menegur kita. Jadi kita akan mewujudkan sebenarnya staff yang suka kipas. Sebenarnya kita pihak atasan ni kadang-kadang yang mewujudkan budaya kipas ni, budaya bodek ni. Sebab you tak nak tengok pandangan orang. Jadi salah satu cara untuk kita nak menghapuskan budaya bodek ni atau kipas ni, kita perlu berlapang dada dengan mendengarkan semua maklumat. Tidak kira maklumat itu daripada siapa dan tidak kira maklumat itu baik atau buruk. Kita kena terima sebab kita faham dalam kehidupan kita berorganisasi ataupun kehidupan lumrah alam ni, kita tidak lari daripada dilanda ujian ataupun masalah. Tapi kita kena tahu masalah apa untuk kita sama-sama atasi. Sebab di dalam pengurusan komunikasi, bila kita dalam mesyuarat, kita mesti sentiasa berlapang dada dari segi verbal dengan non-verbal. Verbal dan non-verbal. Dan kita harap bahawa di dalam meeting kita lebih boleh mendengar pandangan-pandangan daripada setiap sektor. Setiap sektor supaya kita dapat maklumat yang lengkap. Sebab apabila kita memegang sesuatu tampuk jawatan, kita kena faham itu adalah satu amanah yang kita pegang. Oleh demikian kita kena faham maklumat itu sangat penting. Tapi nak dapat maklumat itu kita manusia terbatas. Kita tak boleh pergi. Kita bukan boleh pecah 5 kan. Jadi kadang kita duduk di atas, kita tak tahu apa yang berlaku di bawah. Jadi bila kita letak dia berlaku di bawah, kita menerima maklumat, ada satu benda yang kita kena berhati-hati. Iaitu yang disebut sebagai, yang dipanggil dalam Islam sebagai tabayun. Tabayun ni apa? Kita jangan menerima maklumat tu bulat-bulat tanpa kita usut periksa. Sebab bila kita mendengar satu maklumat bulat-bulat tanpa kita usut periksa, malahkah kita akan menjatuhkan satu hukuman. Jadi kita menjatuhkan satu hukuman tanpa kita memeriksa kesahihan maklumat tersebut, maka kita akan menjatuhkan satu hukuman yang pastinya tidak adil. Dan bila kita tidak adil, pastinya kita menzalimi seseorang. Jadi bila kita zalim seseorang tu, nanti kita akan menyesal. Jadi bila kita duduk di satu jawatan, jadi kita kena belajar bahawa kita kena berlapang dada. Sebab jawatan yang kita pilih ini adalah satu amanah. Jadi kita tidak wujudkan persepsi. Sesiapa saja di dalam syarikat, sesiapa saja dalam organisasi adalah penting. Yang sapu sampah penting, yang type surat penting, semua dalam syarikat itu tidak kira apa jawatan, apa kira pangkat, kita kena pastikan mereka adalah penting dan dia adalah sesuatu yang bernilai. Dan mereka sama-sama turut menyumbang dalam pembangunan sesuatu organisasi. Inilah kita kena terap diri kita as a counselor dan diri kita apabila kita jadi ketua. Contoh kalau contoh di MRSM dulu, boleh saja kaunselor jadi pengarah, tak ada masalah. Dia tak ada, tapi terpulang kepada individu. Kan ramai saja di MRSM tu ada yang jadi pengetua. Jadi bila jadi pengetua, dia ada satu karakter kadang-kadang dia ada bersifat bosi. Dia kata kalau aku terlalu baik dengan anak buah, nanti anak buah pijak kepala. Saya rasa ini tanggapan yang tidak benar. Sebenarnya pekerja kita menghormati kita atas dasar kebijaksanaan kita. Okey, jadi kita kena wujudkan bahawa orang bawah itu hormat kepada kita kerana kebijaksanaan kita. Jangan kita jadikan pengikut kita takut kepada kita. Nanti dia akan sampai benda yang baik-baik saja. Yang benda-benda tak baik dia masuk dalam under carpet. Tapi dalam lama-lama busuk. Lepas dah busuk, benda itu akan merosakkan organisasi. Kerana wujudnya budaya kipas, wujudnya budaya bodek ni. Jadi itu sebab kita lihat bahawa komunikasi ini ada satu elemen yang penting
untuk kita sebagai, kita katalah kita ni bahagian profesional lah, sebab bila kita keluar nanti kita grade kita 41. Biasanya kita dalam lapisan manajemen profesional. Jadi kita akan mungkin ada orang-orang bawahan bersama kita yang kita, cikgu lebih suka panggil subordinate, orang-orang yang membantu sokongan, yang menyokong kerja-kerja kita. Jadi kita kena wujudkan komunikasi yang berkesan, dan ingat, halangan komunikasi adalah persepsi. Dan jangan salahkan orang jika orang melihat kita sebagai seorang yang tidak boleh mendengar arahan, kerana kita faham komunikasi itu disampaikan bukan saja melalui verbal, tapi juga melalui non-verbal. Dan kebanyakan komunikasi non-verbal itu adalah lebih pengaruh sangat kuat. Jadi bila kita cakap, orang cakap sikit kat kita, kita melenting. Kan? Ini pesanan untuk diri cikgu lah. Untuk diri cikgu juga. Bila orang cakap, kita melenting, kita menunjukkan ketidakpuashatian, kita kenakan dia balik. Jadi maklumat-maklumat yang diterima itu akan membentuk persepsi-persepsi sebenarnya. Persepsi yang bahawa, oh dia ni tak boleh terima teguran. Jadi persepsi itulah yang sebenarnya menghalang untuk mewujudkan satu komunikasi yang berkesan. Sebab dia dah melihat kita. Dan jangan salahkan orang di sekitar kita membentuk persepsi itu. Sebab sebenarnya persepsi itu kita yang bina. Tapi kita ni kan manusia. Manusia kan ada kesilapan. Jadi bila kita tahu kita ni lemah, jadi salah satu cara untuk kita nak mengelakkan kita tidak sedang kelemahan kita, jadi kita kena berlapang dada dengan apa yang kita terima. Jadi kalau kita tidak bersetuju dengan pendapat, kita boleh memberikan hujah, tapi berasaskan hujah yang sahih dengan maklumat yang sahih. Sebab di dalam komunikasi ini, dalam pembangunan organisasi, yang kita nak cari bukan salah. Bukan kau salah, bukannya kita nak menyalahkan dan menunjukkan kita betul. Tidak. Sebenarnya dalam organisasi yang sihat adalah kita hendak mencari kebenaran. Sebab kita faham sesuatu benda yang terbina ini sama ada kukuh atau tidak, dia berasaskan kepada ilmu yang sahih. Okay, contoh kita nak buat rumah kan. Jadi bila kita nak buat rumah yang kukuh, kita perlu ada maklumat-maklumat. Bagaimana rumah ini boleh kukuh, bagaimana tak kukuh. Jadi salah satu sebab, salah satu punca yang kita nak tahu, kita kena dengar daripada orang yang ahli. Siapa yang ahli adalah mereka yang dalam bidang tu. Dalam bidang tu. Bukan kita dengar daripada orang yang kita percaya. Bukan kita suka dengan orang tu, kita dengar. Tidak. Sebab itu tidak membantu dalam pembangunan sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi kita kena faham yang penting adalah kepentingan umum. Bukan kepentingan peribadi. Bukan kita nak kayakan diri kita, bukan kita nak ambil pengaruh. Tapi kita nak bangunkan organisasi. Sebab kita kena ingat bahawa orang yang bekerja itu, dia ada anak-anak tanggungan dia yang perlu dijaga. Dia ada anak yang perlu dijaga, dia perlu ada isteri yang nak sara, anak dia nak sekolah, dia nak masuk universiti. Jadi semua terpikul pada kita. Sebab kita adalah kuasa eksekutif. Jadi kita kena pastikan hubungan kita baik agar orang yang bekerja dengan kita akan dapat terus memberi anak dia makan untuk kepentingan bersama. Jadi mengapa subjek komunikasi ini sangat penting di dalam dunia kaunseling? Sebab kita tahu bahawa setiap maklumat disampaikan melalui komunikasi. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang berkaitan dengan konflik. Okay, konflik ni adanya komunikasi, pasti adanya konflik. Tapi yang penting bagaimana kita melihat konflik itu sebagai suatu yang boleh membangunkan organisasi. Sebab kalau tak ada konflik di dalam organisasi, sebenarnya organisasi itu tak sihat. Contoh dalam rumah tangga pelajar, kalau dah duduk 10 tahun tak pernah bergaduh, sebenarnya itu bukan satu hubungan yang baik. Sebab apa tidak ada konflik? Sebab tidak ada berlakunya komunikasi. Bila tidak berlakunya komunikasi, tidak ada hubungan. Tak ada hubungan. Maka boleh tak kita kata dalam 10 tahun saya tak pernah bergaduh? Sebenarnya biarlah kalau 10 tahun dalam hubungan rumah tangga contoh, kalau dia tak bergaduh, maknanya dia tak ada komunikasi. So kalau tak ada komunikasi, maknanya dia tidak pernah berjumpa. Jadi mustahil kalau tidak ada konflik. Pepatah Melayu mengatakan sedangkan lidah lagi tergigit. Maksud tu, macam itulah maksud dia. Begitu juga dalam organisasi, nanti kita lihat bahawa rentetan daripada komunikasi tadi dan wujudnya satu komunikasi yang tidak berkesan, wujudnya persepsi, wujudnya halangan, wujudnya bahasa, akan berlaku konflik. Dan bagaimana konflik ini boleh berlaku? Jadi kaunselor kena faham dan sedar. Apabila bibit-bibit itu sudah bermula dalam sebuah organisasi, kita dapat melihat bahawa satu organisasi sudah ada bibit-bibit konflik. Jadi kita as a kaunselor kena atur program supaya kita nak menyelamatkan kita punya organisasi. Kita kena ingat tahu, bila kita menyelamatkan organisasi, sebenarnya bukan kita menyelamatkan organisasi. Sebenarnya kita menyelamatkan periuk nasi pekerja-pekerja yang bekerja dengan kita. Kita di Malaysia masih beruntung tahu pelajar tahu, sebab kita banyak lagi peluang-peluang pekerjaan. Sebab dekat Malaysia ni sampah pun boleh jadi duit. Sampah boleh jadi duit, najis pun boleh jadi duit kalau kita kreatif. Okay, tapi kalau boleh biarlah
kita nak selamatkan organisasi tu bukan kerana kepentingan kita, tapi kita nak jaga bahawa pekerja-pekerja ni ada tanggungan-tanggungan dia. Dia ada anak yang perlu dijaga, dia perlu ada ibu yang sakit, kita kena faham tu. Jadi kita kena faham kita perlu mempunyai satu kecekapan dalam mengendalikan konflik. Ya, insya-Allah kita akan bincang. Dan cikgu lebih suka kepada perbincangan sebenarnya. Cikgu boleh bagi input. Tapi perbincangan ini lebih kepada real experience. Experience ni menyebabkan kita lebih mampu. Dan cikgu boleh lihat jika cikgu tanya pelajar tu, cikgu nak tengok cara dia feedback. Ya, kita boleh tahu tahap kematangan dia. Jadi dari segi komunikasi juga kita boleh tahu tahap kematangan pelajar. Ya, sebab nanti bila pergi temu duga, bila you pergi temu duga nanti you akan dapati, you akan ramai pesaing. Okey, you bayangkan kalau di universiti kita ada swasta dan juga IPT, kita ada 14 tambah 14, 28 yang menawarkan kaunseling. You pastikan kalau dalam posu anda cuma 5. Jadi you akan bersaing. Jadi bila you diterima, sebenarnya satu langkah kaki itu sudah ada dalam organisasi. Dan bila kamu dah masuk satu dalam organisasi, dah masuk satu organisasi maksudnya bila kamu temu duga, yang membezakan kamu adalah dari segi kematangan fikiran. Jadi nak bezakan kematangan fikiran salah satu je adalah cara bentuk komunikasi. Dan bila kita berkomunikasi dengan dia, kita tahu dia ni ada pengalaman atau tidak. Jadi itu sebab kenapa cikgu suka bertanya dalam sesi webinar ni, walaupun kamu rasa mungkin ada yang tak selesa, tapi inilah satu cara yang akan digunakan sehingga hari ini. Dia nak pergi mana-mana, you akan temu duga. Kalau you tak biasa, you tak boleh bagi soalan spontaneous, jadi you boleh tahulah tahap you kat mana. Jadi jangan salahkan kawan-kawan kamu. Jangan kata, alah dia boleh lah, dia ada rezeki. Kan? Rezeki datang dengan usaha. Macam sahabat-sahabat kita ni. Kan? Ada yang kadang-kadang dia pergi berpersatuan. Bukan dia bayar pun. Kadang-kadang habis duit lagi banyak. Kan? Kadang-kadang nak buat program. Cikgu faham sebab cikgu dulu berpersatuan. Masa dia kan, tak ada untung pun, penat lagi ada. Kalau kita pergi jawatan kan. Bila kita pegang jawatan pun, kita lihat banyak benda yang kita perlu korbankan. Jadi kita nampak bahawa bila kita berpersatuan, bila kita boleh nampak tahap kematangan. Jadi kita dalam organisasi, kita nak bayar gaji kat you, kalau you tak ada pengalaman, you tak boleh berkomunikasi, macam mana you nak deliver kepada orang bawahan. That's why, kenapa cikgu sentiasa mementingkan pentingnya student ini bergiat aktif dalam persatuan dan kalau boleh ambil jawatan, bukan kerana kita gila kuasa. Sebab tak dapat apa-apa pun, dia jadi jawatan, dia tak akan dapat duit pun, tak dapat alam ke. Kalau MPP pun dapat berapa ringgit sangat, tapi kerja tu berlambat-lambat. Jadi sebab kita nak you dapatkan pengalaman tu supaya berani dalam berkomunikasi, dan bila setiap kali kita berkomunikasi akan berlaku penyesalan apabila kita salah bercakap, dan di situlah ada proses pembelajaran untuk kita sentiasa memperbaiki diri sebelum kita ke dalam dunia realiti yang bekerja. Dan jangan salahkan orang lain apabila orang lain dapat bekerja, tapi salahkan diri kita sebab kita tak ada usaha ke arah itu. Sebab sesuatu kejayaan itu disusuli dengan usaha. Jadi anggaplah komunikasi ini perlu dibentuk. Dia satu bentuk kemahiran. Bila kata kemahiran komunikasi, bila kita sebut pasal kemahiran komunikasi, pelajar kena faham. Kemahiran itu adalah perlu dibina. Okay? Kemahiran itu perlu dibina. Okay. Okey, so sebelum kita berpindah kepada pembentangan kumpulan 7 dan 8, cikgu nak dengar sikit kalau ada apa-apa komen ataupun feedback yang boleh kita berkongsi untuk kepentingan bersama. Silakan cikgu bagi dalam masa 2-3 minit untuk siapa kalau ada pandangan, silakan. Silakan kalau ada apa-apa yang boleh kita kongsi untuk manfaat bersama. Go. Ya, saya. Tapi bukan cakap pasal komunikasi, saya nak tanya kenapa semalam lepas midterm tak keluar review? Saya baru nak tengok apa yang saya salah. Review memang kita tak sediakan review tu.
Sebab dia soalan, dia lebih soalan objektif ni, biasa jawapan-jawapan tu terus ada dalam nota. Contoh kalau soalan tu kan, ada dalam nota. Nanti insya-Allah cikgu akan bagi soalan tu, soalan apa? Soalan tu dalam bentuk hard copy. Nanti satu hari nanti kita akan bincang dalam kelas. Review tu kita akan bincang dalam kelas sebab dia soalan objektif memang awak akan tengok nota, awak akan tengok sebab cikgu memang berpandukan nota. Okey? Okey, ada lagi soalan? Cikgu, saya tak ada soalan. Tapi saya suka ayat cikgu tadi yang macam mana seolah-olah cikgu merasakan bila mana komunikasi tu and then kita ada buat satu kesilapan dalam berkomunikasi, sebenarnya itu bagus untuk kita pada masa akan datang. Sebab bagi saya sebenarnya saya tak terfikir bila mana kita ni tersalah cakap ataupun kita tersalah gunakan komunikasi dua hala tu dengan tak betul, kita akan rasa menyesal. Tapi bila mana cikgu beritahu sebagai benda tu satu pembelajaran, so dia sedikit sebanyak dia ubah saya punya mindset lah kat situ. Yang mana kita ni belajar daripada komunikasi juga membolehkan kita belajar daripada kesilapan. Macam dalam rumah tangga lah nanti dah kahwin nanti, jangan takut kalau berlaku kalau rasa tu kita jangan takut untuk kita tegur lah sebab kalau kita tak tegur pasangan kita, siapa yang tegur? Macam kita pun sebagai suami ataupun isteri, kita dah berlapang dada lah sebab orang yang tegur kita tu adalah orang yang memang tengok kita kan. Jadi dalam komunikasi ni kita manusia tak sempurna tapi kita menuju kesempurnaan. Jadi untuk menuju kesempurnaan itu kita kena perbaiki kelemahan-kelemahan yang kita ada, yang kita kena pasti manusia ni tidak akan sempurna lah. Tapi ketidaksempurnaan itu membuatkan dunia ni menjadi lebih sempurna sebab kita saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Terima kasih atas feedback Muaz dan juga sahabat kita tadi yang perempuan saya lupa nama dia. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Fidaus ada di Thailand, Fidaus? Lama tak dengar suara Fidaus ni. Fidaus ada di Thailand? Masuk. Ya, Fidaus. Fidaus dah mandi ke belum ni? Thailand okey di sana, Fidaus? Okey. Ya. So Fidaus, macam mana apa pandangan awak tentang komunikasi secara keseluruhan? Saya lewat sikit masuk. Secara general lah. Secara umumnya, apa yang awak dapat, apa yang awak faham tentang komunikasi ni? Bab komunikasi saya lebih suka dua hala daripada satu hala sebab saya tak dapat arahan. Yang jadi komunikasi satu hala bagi arahan, lepas tu pembuatan. Saya suka yang lebih kepada cakap balas cakap balik macam perbincangan lah macam tu lah. Okey, baik pelajar. So kita rasa pelajar-pelajar boleh kita teruskan kepada kumpulan 7. Boleh cikgu tahu siapa yang akan membentang? Boleh say hi sikit? Siapa yang akan bentang kumpulan 7? Wakil kumpulan 7 ada di dalam talian? Ada cikgu. Hai cikgu. Okay, Afif. So Afif dah bersedia dengan in the team? InsyaAllah cikgu, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Baik, saya cikgu serahkan webinar ini kepada kumpulan 7 untuk dibentangkan tajuk seterusnya. Yang ini pelajar, cikgu akan ambil sikit-sikit dalam ni untuk kita mungkin ada content assessment sebab perkeliling ni sangat penting lah, dia macam wahyu wahyu daripada atas turun Okey, silakan Afif tu Afif boleh mulakan.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Wan Nur Fatihah dan dengan kumpulan saya akan membentangkan berkenaan dengan Surat Berkeliling Perkhidmatan Bilangan 12 tahun 2009 berkenaan dengan pelaksanaan aplikasi psikologi budaya kerja pencapaian diutamakan. Next. Okey, tujuan perkeliling ni dibentuk adalah untuk memberi panduan berhubung pelaksanaan budaya kerja pencapaian diutamakan dalam usaha untuk merealisasikan aplikasi psikologi berdasarkan perkeliling perkhidmatan bilangan 18 tahun 2005, panduan aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia sektor awam. Okey, dan saya akan memberikan takrifan sedikit berkenaan dengan terms-terms yang digunakan dalam perkeliling ni. Dan yang pertama ialah budaya kerja pencapaian diutamakan. Ialah amalan terbaik, terpuji dan mengutamakan pencapaian melebihi daripada kebiasaan. Dan takrifan untuk terms ni juga adalah merangkumi aspek pemikiran, pengurusan emosi dan dimanifestasikan melalui tata kelakuan yang penuh integriti serta dapat memuaskan kehendak pelanggan dan juga stakeholders. Okey, kaunseling pula ialah proses perhubungan menolong secara sistematik berdasarkan prinsip psikologi bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh secara sukarela berdasarkan etika kaunseling. Okay, yang seterusnya ialah Key Performance Indicator iaitu KPI. Ialah satu sistem atau cara pengukuran kepada faktor-faktor kritikal yang menyumbang kepada kecemerlangan sesebuah organisasi berdasarkan perkeliling Kementerian Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 2005, garis panduan bagi mewujudkan prestasi-prestasi petunjuk utama atau Key Performance Indicator. Dan yang seterusnya ialah minda kelas pertama iaitu kebolehan menjana ilmu, memiliki kekuatan psikologi dan jati diri yang mantap, berbudaya kerja cemerlang, berintegriti dan memiliki kekuatan moral. Program pengumpayaan kendiri pula ialah program yang dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kecemerlangan diri pegawai termasuk mereka yang berprestasi rendah. Dan psikologi pula ialah cabang ilmu sains yang mengkaji tingkah laku, tindakan, pemikiran, emosi, proses mental minda dan diri individu. Dan senarai semak pula ialah perkara-perkara yang perlu diambil perhatian dalam menilai keberkesanan program-program budaya kerja kelas pertama. Dan yang terakhir ialah sistem pengurusan audit nilai. Sistem ini merupakan satu kaedah untuk menilai keberkesanan program-program nilai murni dalam perkhidmatan awam berdasarkan arahan yang amat berhormat Perdana Menteri nombor 1 tahun 1998, siri 7 nombor 1 tahun 2007, Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia. Pelaksanaan sistem pengurusan audit nilai dalam perkhidmatan awam di agensi kerajaan. Hello, okey tak? Okey, perkeliling perkhidmatan 18 tahun 2005 akan menekankan kepada 4 aplikasi psikologi iaitu penilaian personal, pembangunan personal, penyelidikan dan intervensi. Tujuan aplikasi psikologi ini bertujuan untuk wujudkan pegawai yang ada nilai, etika kerja dan sikap yang positif dan ia melibatkan aktiviti khidmat rundingan, motivasi, kepuasan kerja pegawai. Jadi aplikasi ni ada sediakan cadangan pelaksanaan dalam pembangunan kendiri iaitu untuk menerapkan kemahiran mengurus isu dan masalah psikologi tempat kerja seperti mengurus emosi, stres, perubahan sikap, mindset, hubungan interpersonal dan untuk meningkatkan motivasi. Dan aplikasi ni boleh digunakan untuk semua pegawai. Okey, budaya kerja pencapaian utama merupakan sebahagian daripada gagasan Satu Malaysia oleh Datuk Seri Najib Razak yang merupakan sambungan daripada teras kedua dalam rancangan Malaysia ke-9 RMK9 iaitu meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama.
Untuk capai teras ni, kerajaan gariskan 5 perkara, iaitu untuk kukuhkan modal insan, manfaatkan sains dan teknologi, inovasi, wanita dan pembangunan, mengupayakan berdiri untuk masa depan, pupuk pembangunan keluarga dan masyarakat. Antara usaha lampau yang dilakukan oleh kerajaan untuk tambah baik tadbir urus kerajaan ialah guna slogan bersih cekap amanah, buat kempen, ada nilai-nilai Islam dalam pentadbiran, etika kerja Islam, gerakan budaya kerja Syamilang. Lepas tu tahun 1991, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu keluarkan perkeliling untuk tingkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam. Antaranya ialah panduan pengurusan kualiti menyeluruh bagi perkhidmatan awam, garis panduan bagi melaksanakan MSISO 9000 dalam perkhidmatan awam. Buku juga telah diterbitkan iaitu Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam, Tonggak 12, Citra Karya dan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam. Seterusnya, Arahan Perdana Menteri tahun 1998 CD2 tahun nombor 1 tahun 2000 berkenaan garis panduan pelaksanaan dan mekanisme sistem penyelidikan program nilai-nilai murni ini menekankan kepada 4 pendekatan, iaitu menimbulkan kesedaran, memperkukuhkan penghayatan, menjana dan mengekalkan amalan, mengadakan penilaian program-program penerapan nilai-nilai murni. Okey, untuk konsep budaya kerja pencapaian diutamakan ni kita ada 7 konsep di mana melalui tindakan bersepadu antara pemikiran, emosi dan tingkah laku yang boleh diperlihatkan melalui prinsip perdana iaitu daya saing, empati, relevan, arif dan berilmu, amanah, adil, integriti, pantas dan positif, nilai tambah dan kelainan. Okey, next. Okey, aspek budaya kerja pencapaian yang diutamakan iaitu terdapat 2. Pertama, merangkumi 3 aspek, iaitu aspek yang pertama, cara berfikir dan pemikiran. Penjawat awam perlu berminda positif, rasional dan bijaksana supaya dapat memberi kebaikan dan kesejahteraan diri serta orang lain. Pemikiran ini mempunyai elemen-elemen berikutlah. Pertama, iaitu minda disiplin, di mana penguasaan kepada disiplin termasuk ilmu sains, matematik, sejarah atau sekurang-kurang satu disiplin ilmu, iaitu ilmu ini akan dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan dan kehidupan. Seterusnya iaitu minda saintisis, kemampuan untuk mengintegrasikan idea dari pelbagai disiplin kepada konsep yang mudah difahami dan idea itu dapat disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, minda mencipta, iaitu kemampuan untuk mengolah dan menjelaskan permasalahan atau fenomena kepada pendekatan baru yang lebih baik. Seterusnya, minda menghormati, kesedaran dan penghargaan terhadap keunikan individu yang mempunyai potensi diri, nilai dan cara hidup yang berbeza. Dan yang terakhir sekali iaitu minda beretika, di mana kemampuan untuk mematuhi, mengikuti dan menunaikan setiap peranan sebagai seorang insan sama ada di tempat kerja ataupun dalam masyarakat. Yang kedua, cara berasa dan menghayati. Seseorang itu haruslah mempunyai kebolehan memahami serta mengurus emosinya dan emosi orang lain. Hasil kebolehan tersebut, seseorang itu berupaya memenuhi tuntutan perkhidmatan berkualiti yang diinginkan oleh organisasinya. Seterusnya, ia dapat meningkatkan lagilah hubungan peribadi dan intrapersonal ketika menyampaikan perkhidmatan. Yang ketiga iaitu cara bertindak dan berperilaku. Seseorang penjawat awam memperlihatkan perlakuan dan amalan baik serta terpuji yang melebihi daripada kebiasaan. Mereka juga perlu mempunyai sikap ingin tahu dan mencari penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan. Okey, yang kedua pula kita masuk pula pada prinsip di mana prinsip ini diamalkan berasaskan 7 prinsip lah melalui proses tindakan bersepadu yang merangkumi pemikiran, emosi dan tingkah laku juga. Okey, prinsip pertama iaitu pantas dan positif. Pantas dan positif ni mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan cepat, responsif, sentiasa memikirkan langkah-langkah memaju dan mempertingkatkan kualiti diri, perkhidmatan dan organisasi. Yang kedua, empati. Mempunyai kebolehan memahami bagaimana orang lain melihat dan merasa terhadap sesuatu perkara. Perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan sekiranya kita berupaya menghayati kehendak orang lain sebagaimana kita hendak orang
lain melakukannya terhadap diri kita. Rasanya kalau empati ni tak asinglah dari diri kita sebagai seorang kaunselor. Okey, seterusnya relevan. Relevan ni untuk kita pastikan supaya tindakan dan perkhidmatan yang diberikan sentiasa diperbaharui. Penambahbaikan pula perlu berterusan supaya sesuai dengan kehendak semasa. Seterusnya daya saing. Daya saing ini mempunyai kelebihan dan keunikan tertentu dalam menyampaikan perkhidmatan agar sentiasa diingat, dihargai dan mampu bersaing sehingga bertaraf dunia. Seterusnya amanah, adil dan integriti. Amanah, adil dan integriti ini kita melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan amanah, adil dan berintegriti. Ia dapat direalisasikan melalui pembinaan akhlak mulia, etika serta nilai murni. Seterusnya nilai tambah dan kelainan, iaitu sentiasa mencipta kelainan dan memberi nilai tambah dalam diri individu, kumpulan dan organisasi yang turut diperlihatkan ketika menyampaikan perkhidmatan. Dan yang terakhir iaitu arif dan berilmu, melakukan sesuatu tindakan atau keputusan yang bijaksana dan mengamalkan pembelajaran berterusan bagi memastikan kecemerlangan perkhidmatan. Bagi pelaksanaan kerja budaya pencapaian diutamakan, dia melaksanakan kajian berpandukan soal selidik atau diagnosis. Ni bagi kajian ni berpandukan soal selidik ni untuk menjelaskan program-program yang bersesuaian serta tahap pembudayaan budaya kerja pencapaian diutamakan di kementerian atau jabatan berkenaan. Pelaksanaan budaya kerja ni dibahagi kepada 3 tahap, iaitu kesedaran, penghayatan dan pengukuhan diri. Model pelaksanaan budaya kerja pencapaian diutamakan ialah di mana kajian budaya kerja pencapaian diutamakan ini dirancang dan dipecahkan kepada 3 tingkat, iaitu program tahap kesedaran, program tahap kehayatan, program tahap pengukuhan diri bagi memastikan penilaian program budaya kerja pencapaian diutamakan. Okey, bagi program tahap kesedaran, ini merupakan langkah pertama bagi mewujudkan budaya kerja pencapaian diutamakan. Pemberdayaan ilmu perlu menjadi agenda utama dalam pemberdayaan kerja pencapaian diutamakan kerana pengetahuan adalah asas kepada maklumat yang membenarkan seseorang itu untuk menjalankan tugas. Dalam membudayakan ilmu ini, kementerian atau jabatan boleh melaksanakan perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, talimat dan ceramah. Itu diadakan secara berkala dan mengambil kira secara pegawai sama ada kumpulan profesional atau kumpulan sokongan. Ini bagi memudahkan penceramah menyelesaikan kandungan dan menyampaikan ceramah tu. Yang kedua adalah untuk pamerkan ungkapan nilai murni, di mana perlu dipamerkan di tempat-tempat yang strategik bagi memberi kesedaran kepada pegawai bahawa nilai murni ini penting dan perlu diamalkan. Yang ketiga, perkongsian dan penyampaian ilmu, di mana perlu dilaksanakan secara berterusan dan berfokus kepada prinsip budaya kerja pencapaian diutamakan ini serta nilai-nilai murni. Dan perlu dimaklumkan dalam mesyuarat, perhimpunan, seminar, persidangan atau kursus yang dianjurkan. Dan yang keempat, lawatan ke organisasi. Lawatan ke organisasi yang boleh dicontoh ialah yang memperlihatkan budaya kerja pencapaian diutamakan, di mana bertujuan untuk menambah baik aspek-aspek kerja yang boleh diperbaiki. Sebagai contoh, lawatan yang boleh dilakukan ke kementerian, jabatan atau organisasi swasta, yang mana kita boleh jadikan sebagai penanda arasan dalam usaha membudayakan kerja pencapaian diutamakan. Okay, bagi program tahap penghayatan, penghayatan ini sendiri bermaksud kemampuan merasai dan menjiwai prinsip-prinsip budaya kerja dan pencapaian diutamakan dan kesediaan untuk mengamalkan apa yang diperoleh daripada program-program. Kesediaan ini melibatkan perubahan pemikiran, emosi dan tingkah laku. Okay, program ini perlu melaksanakan aktiviti bagi mengekalkan penghayatan ini dalam kalangan pegawai-pegawai. Program ini boleh dimulakan melalui penyemakan semula peraturan dan prosedur kerja. Program ini juga dia bertujuan untuk memastikan peraturan dan prosedur adalah relevan dan proses kerja dapat dijalankan dengan teratur dan mengikut prosedur yang ditetapkan.
Okey, program ini perlu dilekatkan dengan latihan dalam kumpulan iaitu LDK dan disarankan mengadakan program-program yang bukan sekadar memberi ilmu tapi juga perlu mengandungi aspek-aspek yang boleh memberi kesedaran dan juga penghayatan terhadap ilmu yang diterima. Sebagai contoh, program yang boleh dijalankan oleh kementerian atau jabatan, program pengurusan stres, pengurusan emosi, pengurusan interpersonal, kepimpinan, pembangunan kerjaya, budaya kerja berpasukan, pengurusan konflik, program budaya kerja pencapaian yang diutamakan, program coaching dan pementoran, pembimbingan kasbaya dan juga kaunseling. Okey, yang ketiga ialah program tahap pengukuhan kendiri di mana merujuk kepada pengamalan dan penghayatan nilai-nilai terpuji pegawai itu sehingga menjadi satu tabiat atau amalan biasa dalam kehidupan seharian. Okey, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mencapai kepada pengukuhan kendiri tersebut. Yang pertama, kepimpinan melalui teladan, di mana organisasi yang cemerlang ini bermula daripada kepimpinan yang terpuji. Okey, pemimpin yang mempamerkan akhlak yang terpuji akan mendorong pegawai secara tidak langsung untuk mempamerkan mutu kerja dan nilai murni seperti ketua itu sendiri. Yang kedua ialah peluang kenaikan pangkat iaitu harus diberikan secara adil mengikut prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga ialah penghargaan di mana penghargaan ini dapat memberi motivasi kepada individu untuk terus memberi komitmen kepada organisasinya. Selain itu, penghargaan ini bukan hanya dalam bentuk anugerah atau hadiah tapi juga dari segi ungkapan atau kata-kata yang menghargai seseorang atas kerja yang dilakukan. Okay, yang keempat ialah pengurusan yang bersifat humanistik. Pengurusan yang bersifat humanistik ini akan memberi keyakinan kepada individu bahawa organisasi tempat beliau bertugas menjaga kebajikan pegawai-pegawai secara tidak langsung dan ianya dapat meningkatkan komitmen kepada organisasi tersebut. Yang keempat ialah persekitaran yang menggalakkan iaitu perlu menyediakan persekitaran yang memudahkan pegawai untuk mengamalkan budaya kerja pencapaian yang diutamakan. Contohnya, menyediakan persekitaran kerja yang memenuhi ciri-ciri ergonomik untuk memberikan keselesaan kepada pegawai-pegawai yang melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan berkesan. Yang keenam ialah latihan atau kursus di mana memastikan pegawai dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien. Itu kementerian dan jabatan harus menyediakan latihan dan kursus yang berkaitan dengan tugas mereka. Okay, contoh penilaian keberkesanan program-program. Yang pertama ialah program penilaian program atau kursus di mana borang ini boleh diberi sebelum atau selepas kursus. Borang ini juga dijalankan bagi mengetahui keberkesanan program tersebut dan kursus itu terhadap personaliti dan mutu kerja seseorang pegawai. Yang kedua ialah kajian persepsi keberkesanan program di mana membantu untuk menilai keberkesanan program yang dijalankan dan aspek-aspek yang boleh diperbaiki. Yang ketiga ialah maklum balas pelanggan di mana maklum balas pelanggan ini boleh diperoleh daripada borang kepuasan pelanggan, keratan akhbar, data dari Biro Pengaduan Awam dan sebagainya. Yang keempat ialah sistem pengurusan audit nilai SPAN. Ini dapat menilai keberkesanan program-program nilai murni dalam perkhidmatan awam. Hal ini selaras dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nombor 1 tahun 1998, Siri nombor 7 nombor 1 tahun 2007 iaitu Gerakan Pemantapan dan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia. Pelaksanaan sistem pengurusan audit nilai dalam perkhidmatan awam di agensi kerajaan. Yang kelima ialah pelaporan penyelia di mana borang penilaian ini borang penilaian selepas kursus ini perlu diserahkan kepada penyelia tersebutlah penyelia program. Hasil penilaian dapat membantu kementerian dan jabatan untuk memperbaiki aspek-aspek dalam modul khusus dan program yang dilaksanakan ini dapat melihat pegawai yang perlu dipertimbangkan mengikuti kursus atau program seterusnya. Yang keenam ialah senarai semak di mana ianya dapat membantu kementerian dan jabatan menyemak aspek-aspek seperti kehadiran pekerja, kualiti sistem penyampaian perkhidmatan, kepuasan pelanggan dan kerja berpasukan secara berkala. Yang ketujuh, laporan nilaian prestasi tahunan LNPT di mana dapat membantu melihat sejauh mana pencapaian pegawai setelah mengikuti program-program budaya kerja pencapaian yang diutamakan. Dan yang ke-8 ialah Key Performance Indicator KPI yang ini merupakan alat yang boleh digunakan untuk mengukur prestasi organisasi.
Okey, seterusnya adalah contoh program-program pembudayaan kerja pencapaian diutamakan. Yang pertama, program pengurusan stres adalah untuk mendedahkan peserta memahami tentang punca, gejala, kesan dan kaedah mengurus stres. Objektifnya adalah untuk meningkatkan keupayaan mengurus stres dengan berkesan. Program kedua adalah program pengurusan emosi untuk mendedahkan peserta tentang ciri-ciri emosi dan kaedah mengurus emosi dengan berkesan. Objektifnya adalah untuk meningkatkan keupayaan mengurus emosi dengan berkesan. Program ketiga adalah program pengurusan interpersonal untuk mendedahkan peserta tentang ciri-ciri personaliti serta kemahiran perhubungan interpersonal dan komunikasi. Programnya adalah untuk meningkatkan kebolehan berinteraksi dengan baik dan mewujudkan interpersonal yang berkesan. Program yang keempat adalah program kepimpinan untuk mendedahkan peserta tentang ciri-ciri personaliti serta kemahiran perhubungan interpersonal dan komunikasi adalah untuk meningkatkan kebolehan berinteraksi dengan baik dan mewujudkan interpersonal yang berkesan. Next. Okey, seterusnya program pembangunan kerjaya. Program ini adalah merupakan aktiviti yang melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang secukupnya untuk menjadi pekerja yang serba boleh, misalnya melalui kursus dan latihan kemahiran. Objektifnya adalah untuk meningkatkan kecemerlangan diri dalam pekerjaan melalui pelbagai kursus dan latihan kemahiran selaras dengan bidang tugas pegawai. Seterusnya, program budaya kerja berpasukan untuk mendedahkan peserta membina dan meningkatkan semangat berpasukan dalam organisasi melalui aktiviti dan program berkumpulan. Objektifnya untuk meningkatkan semangat berpasukan untuk berhasilan kerja yang lebih baik. Program pengurusan konflik adalah untuk mendedahkan peserta mengenali punca, jenis dan kesan serta kemahiran mengurus konflik dengan berkesan. Objektifnya untuk meningkatkan keupayaan mengenal pasti punca dan kaedah menangani konflik. Seterusnya, program budaya kerja pencapaian diutamakan untuk mendedahkan konsep dan ciri personaliti unggul, kecerdasan emosi dan spiritual serta bagaimana meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian dalam konteks budaya kerja prestasi diutamakan. Objektifnya untuk meningkatkan kefahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya kerja pencapaian diutamakan. Seterusnya, program pementoran dan coaching adalah merupakan pendekatan untuk memberi bimbingan, sokongan dan bantuan profesional bagi pembangunan diri pegawai berkaitan dengan aspek pekerjaan dan peribadi. Objektifnya untuk meningkatkan potensi diri untuk menjadi pegawai yang dapat memberi sumbangan kepada organisasi yang paling optimum. Seterusnya, program pembimbing rakan sekerja adalah merupakan pendekatan akan membantu rakan dengan memupuk semangat berpasukan, keakraban, keharmonian dan saling menghormati potensi masing-masing. Objektifnya untuk meningkatkan kebolehan pegawai untuk mengurus diri. Dan terakhir sekali, program kaunseling untuk memberi perkhidmatan kaunseling untuk membantu mempertingkatkan potensi individu. Ia boleh dilaksanakan secara individu atau berkelompok. Objektifnya adalah untuk meningkatkan potensi diri individu untuk mengurus pemikiran, emosi dan tingkah laku dengan baik. Contoh modul budaya kerja pencapaian diutamakan disediakan sebagai panduan untuk membentuk penjawat awam cemerlang yang mengamalkan budaya kerja pencapaian diutamakan. Dan modul ini merangkumi aspek pemikiran, emosi dan tingkah laku yang dapat membantu individu agar mempunyai kepribadian unggul. Objektif modul ini adalah untuk memahami kepentingan mengamalkan budaya kerja pencapaian diutamakan, untuk mempelajari beberapa kemahiran asas yang diperlukan untuk menjadi penjawat awam yang produktif, dan terakhir sekali untuk membentuk pemikiran yang positif dan meningkatkan nilai kerja cemerlang serta pengurusan sasiakan diri. Next. Metodologi yang digunakan dalam modul ini adalah ceramah, pembentangan dan aktiviti dalam kumpulan.
Peserta adalah terdiri daripada penjawat awam yang berkhidmat di kementerian, jabatan atau agensi kerajaan tanpa mengambil kira grade jawatan atau umur. Jangka masa yang dilaksanakan selama 3 hari. Jika dilaksanakan di luar pejabat, jadualnya boleh disesuaikan selagi tidak mengurangkan pengisian dan slot program. Pelan pembelajaran dalam modul adalah perdana 1, perdana 2, yang ketiga penguasaan perubahan, keempat personaliti unggul, kelima kecerdasan emosi dan spiritual, yang keenam sistem penyampaian berkesan dan terakhir sekali integrasi dan harapan. Itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian kasih. Okay, pelajar, terima kasih untuk kumpulan ke-7. Jadi kita teruskan pembentangan kita dengan kumpulan ke-8. Boleh saya tahu siapa, cikgu tahu siapa kumpulan ke-8? Fakihah. Saya Fakihah, so kita serahkan kepada kumpulan 8 silakan. Ada berapa slide? 23 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan berkaitan tajuk Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 8 tahun 2010 iaitu Panduan Pelaksanaan Pementoran dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Ahli kumpulan saya sendiri Syazana, Umay Salma binti Andi, Nur Alia binti Yusof, Nur Fakihah binti Abdul Aziz, Fatin Nabila binti Kamsul, Nurliana Syafiqah binti Zakaria. Okey, kita lihat dulu tujuan Surat Perkeliling Perkhidmatan. Okey, tujuannya adalah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan pementoran dalam pengurusan sumber manusia sektor awam mengikut Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 18 tahun pada tahun 2005. Okey, kita tengok takrif bagi pemakaian surat perkeliling perkhidmatan. Okey, yang pertama kita pergi kepada maksud pementoran. Pementoran tu merujuk kepada aktiviti perhubungan memberi bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional oleh mentor bagi pembangunan diri menti. Okey, yang kedua adalah mentor. Maksud dia adalah seorang pegawai yang dilantik oleh jabatan untuk membimbing dalam perkembangan kerjaya seorang. Mentor ni adalah dia dijadikan sebagai role model di kalangan rakan kerja dan seorang yang berpengalaman. Okey, bagi menti pula, maksudnya adalah pegawai yang dipilih oleh ketua jabatan untuk program pementoran. Menti ni adalah merupakan seorang pegawai juga yang memerlukan bantuan dalam pembangunan diri, perkembangan dan pemantapan kerjaya serta penyesuaian dalam kehidupan harian. Seterusnya, maksud intervensi. Intervensi ni merupakan satu langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan perubahan yang positif kepada pegawai seperti aktiviti kaunseling, pembimbing rakan sekerja dan pementoran. Maksud program pengupayaan kendiri iaitu satu program yang dilaksanakan untuk bantu tingkatkan kecemerlangan diri seseorang pegawai itu, termasuklah mereka yang berprestasi rendah dan juga mereka yang mempunyai masalah. Okey, seterusnya kita pergi kepada latar belakang. Okey, program pementoran dalam perkhidmatan awam ni merupakan salah satu program yang terkandung dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 18 tahun 2005 iaitu dalam panduan aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia sektor awam. Dalam perkeliling juga, panduan pelaksanaan program pementoran secara umum telah dijelaskan dalam aplikasi psikologi dalam intervensi melalui program pengupayaan kendiri iaitu dikenali sebagai PPK yang juga merupakan satu kaedah dalam mengurus sumber manusia bagi mempertingkatkan kecemerlangan diri seorang pegawai itu. Dan program ni merangkumi aspek penilaian, bimbingan, pembangunan, khidmat nasihat, sokongan dan penambahbaikan kepada pegawai itu sendiri. Bagi mencapai hasrat dalam mempertingkatkan kecemerlangan pegawai awam, ada 4 program utama yang telah digabungkan dalam program pengupayaan kendiri yang berfungsi secara metrik.
iaitu program yang pertama, program penilaian pekerja, yang kedua, program pementoran, yang ketiga, program pembimbing rakan sekerja, yang keempat, program kaunseling. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 tahun 2005 juga tidak menjelaskan secara spesifik dan menyeluruh berhubung proses perhubungan pementoran yang berstruktur dan sistematik. Oleh itu, pada tahun 2008, bahagian pengurusan psikologi telah menerbitkan satu buku pementoran dalam perkhidmatan awam, iaitu buku ni sebagai panduan untuk mentor dan juga mentee. Pekeliling ini juga dikeluarkan bagi menjelaskan skop, konsep dan prosedur pelaksanaan program pementoran dalam perkhidmatan awam yang boleh dijadikan sumber rujukan dan panduan kepada pengurus sumber manusia untuk kita laksanakan program pementoran secara berkesan. Okey, kita pergi pula kepada objektif pementoran. Objektif pementoran ini ialah pementoran dalam perkhidmatan awam ni merupakan pendekatan untuk memberi bimbingan, sokongan dan bantuan dengan menerapkan elemen psikologi dan juga kaunseling secara profesional yang diberikan oleh mentor kepada mentee. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kompetensi profesional, budaya, peribadi dan sosial bagi pegawai lantikan baru dan untuk dinaikkan pangkat. Okey, kita tengok pula pada konsep pementoran. Konsepnya adalah program pementoran ni merupakan program yang bersepadu yang turut disokong oleh pelaksanaan program coaching dan kaunseling. Ianya berfokus kepada pembangunan dan peningkatan kompetensi kerja dan peribadi pegawai yang bersifat jangka panjang. Program coaching berfokus kepada peningkatan kemahiran dan kompetensi kerja yang bersifat jangka pendek dan program kaunseling berfokus kepada pembangunan dan peningkatan potensi diri pegawai untuk memangkin perubahan tingkah laku yang positif. Pementoran ini juga merupakan perhubungan bermakna yang dibina antara mentor dan mentee di mana mentor dapat berkongsi ilmu, nilai dan pengalaman diri dan memberitahu keputusan dan bertindak berdasarkan idea. Manakala mentee ni adalah dia dapat mempelajari sesuatu ilmu daripada mentor itu sendiri dan nilai dan pengalaman tersebut dan daripada pengalaman tu dia dapat memindahkannya dalam realiti pekerjaan dan kehidupan dia seharian. Seterusnya adalah skop pementoran. Okey, skop pementoran ini adalah meliputi bahagian seseorang pegawai itu pegawai yang cemerlang akan memindahkan pengetahuan ataupun dia berkongsi pengetahuan kerja dia kepada mentee yang baru berkhidmat ataupun dinaikkan pangkat. Biasanya perkongsian dia ni akan membantu mentee ni memantapkan kompetensi budaya, profesional, sosial dan peribadi dia. Kalau merujuk gambar rajah ni, petak yang pertama ni mentor tu akan memindahkan pengetahuan dan pengalaman dia kepada mentee dan mentee ni akan meningkatkan kemahiran dia punya kerja dan kemahiran peribadinya. Tujuan mentor ni memindahkan pengetahuan dan pengalaman dia adalah untuk membantu mentee ni dalam kepakaran dan kepimpinan dan juga untuk menyesuaikan diri di sebuah syarikat tu. Okey, pementoran dalam perkhidmatan awam berfokus kepada peningkatan kompetensi seperti dalam proses skop pementoran ni apabila mentor memindahkan dia punya pengalaman dan pengetahuan dia secara automatik kepribadian mentee tu akan meningkat dari segi kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini merujuk kepada kecekapan dan kemahiran dalam melaksanakan prosedur penyampaian perkhidmatan. Kecekapan ini akan menunjukkan kredibiliti dan imej seseorang serta organisasi. Maksudnya apabila seseorang mentee itu boleh melaksanakan prosedur penyampaian perkhidmatan secara baik, dia akan meningkatkan kredibiliti
utiliti dan imej seseorang individu tu. Kalau kompetensi budaya pula, dia ni adalah kecekapan mengamal pengalaman budaya kerja kelas pertama yang berprestasi tinggi dalam melaksanakan organisasi yang mengutamakan pencapaian. Maksudnya kelas kerja pertama ni adalah seperti amalan responsif, mesra budaya bahasa dan integriti. Kompetensi seterusnya adalah kompetensi peribadi. Kompetensi peribadi ni merujuk kepada kecekapan menti tu untuk mengawal mereka punya pemikiran, emosi dan sikap serta tingkah laku apabila mereka menyampaikan perkhidmatan. Dan pengurusan diri ni akan menjadi faktor utama dalam memastikan seseorang pegawai tu mampu menyumbang kepada efektif dan kecemerlangan diri serta organisasi tersebut. Kalau kompetensi sosial ni pula lebih kepada kecekapan mengendalikan aspek perhubungan antara ketua dan anggota, termasuklah cara berkomunikasi dan melayan pelanggan. Itu saja. Okey, seterusnya adalah pelaksanaan. Pengurus sumber manusia adalah bertanggungjawab melaksanakan program pementoran di jabatan masing-masing dengan mengambil tindakan seperti yang pertama adalah perancangan. Perkara yang perlu dilakukan dalam perancangan adalah yang pertama menentukan skop pementoran yang akan dilaksanakan di jabatan sama ada berfokus kepada penyesuaian diri dan pembinaan karakter bagi pegawai lantikan baru ataupun perkongsian kesepakaran dan pembinaan kepimpinan bagi pegawai yang baru dinaikkan pangkat. Yang seterusnya adalah mengenal pasti dan memilih mentor yang mempunyai kualiti berasaskan kriteria-kriteria seperti telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam melebihi 3 tahun, menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang dengan mencapai markah laporan nilai prestasi tahunan sebanyak 85% atau pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Seterusnya bersih daripada sebarang pertuduhan ataupun tindakan tata tertib dan kemudian mempunyai kualiti kepribadian yang baik seperti berdisiplin, daya kepimpinan serta kemahiran komunikasi dan interpersonal. Seterusnya mengenal pasti dan memilih menti yang bersesuaian dengan skop pementoran berasaskan kriteria-kriteria seperti merupakan pegawai lantikan baru dalam tempoh percubaan atau pegawai yang baru dinaikkan pangkat dalam tempoh pemangkuan, tidak dikategorikan dalam pegawai bermasalah dan berprestasi rendah dan mempunyai potensi dan kualiti menti yang baik seperti berfikiran positif, berinisiatif dan mempunyai daya usaha yang tinggi. Seterusnya melaksanakan pemadanan mentor dan menti berasaskan kriteria-kriteria seperti yang pertama memastikan nisbah pemadanan mentor-menti bersesuaian dengan matlamat pementoran dan keupayaan mentor. 1:3 adalah nisbah yang paling ideal, which is 1 tu adalah daripada mentor dan yang 3 tu menti. Yang kedua, pemadanan antara pegawai penilai pertama PPP sebagai mentor dengan pegawai yang dinilai PYD sebagai menti adalah tidak digalakkan bagi mengelakkan bias dalam laporan nilai prestasi tahunan. Kemudian memastikan jurang grade jawatan antara mentor dan menti tidak terlalu jauh dan bersesuaian dengan matlamat perhubungan pementoran. Memastikan lokasi penempatan kerja antara mentor dan menti berdekatan bagi memudahkan sesi pertemuan pementoran. Kemudian memastikan pemadanan mentor dan menti adalah daripada skim yang sama kecuali atas justifikasi kepakaran. Okey, yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan program pementoran mesti dimaklumkan kepada bahagian pengurusan psikologi ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan program pementoran ini boleh dilaksanakan bermula daripada bulan Januari ataupun Jun setiap tahun. Kemudian melaksanakan program latihan pementoran kepada mentor dan menti berdasarkan modul yang dikeluarkan oleh bahagian pengurusan psikologi ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Kemudian melaksanakan majlis pelancaran pementoran peringkat jabatan dan menyerahkan sijil lantikan kepada mentor dan menti yang telah pun dipilih. Memastikan proses perhubungan pementoran antara mentor dan menti berjalan mengikut fasa yang telah ditetapkan. Manual fasa perhubungan mentor-menti boleh rujuk dalam buku pementoran dalam perkhidmatan awam. Kemudian mengadakan mesyuarat penyelarasan pementoran peringkat jabatan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Yang ketiga, penilaian. Penilaian pementoran secara berterusan dilakukan bagi tempoh 2 bulan
sekali sehingga kepada 6 atau 12 bulan. Penilaian sebelum pre dan selepas perkembangan menti perlu dilakukan didokumenkan dengan menggunakan borang di lampiran B. Perkembangan proses perhubungan pementoran akan dipantau dengan menggunakan borang penilaian perkembangan pementoran berkala di lampiran C dan dilaporkan dalam mesyuarat penyelesaian pementoran jabatan. Yang keempat pula, pelaporan. Dalam tempoh sebulan selepas tamat program, pengurus sumber manusia perlu membuat laporan bagi keseluruhan proses pementoran jabatan dan menyerahkan sesalinan kepada bahagian pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Format pelaporan adalah seperti di lampiran D. Seterusnya, pengiktirafan pementoran. Pementoran merupakan proses latihan dan pembelajaran interaksi berterusan antara mentor dan menti, di mana menti menerima pandangan, nasihat, perkongsian, pengalaman dan bimbingan khusus daripada mentor. Sementara mentor perlu sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran bagi membantu menti mencapai perhubungan pementoran. Pengurusan sumber manusia perlu merekod sesi pertemuan perhubungan pementoran yang dilaksanakan dan menilai taraf berjumlah 6 jam sesi pertemuan bersamaan dengan 1 hari berkhusus dan perlu dicatatkan dalam buku rekod perkhidmatan pegawai. Penyertaan pegawai dalam pementoran mestilah dimasukkan sebagai satu aktiviti dalam sasaran kerja tahunan, iaitu SKT pegawai pada tahun ia dinilai. Pemakaian pula tertakluk pada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Peruntukan surat perkelilingan dipanjangkan pada semua perkhidmatan negeri, pihak berkuasa berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Sebarang pertanyaan berkaitan dengan surat perkelilingan perkhidmatan ini boleh merujuk kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam, bahagian pengurusan psikologi. Okey, untuk carta aliran pelaksanaan pementoran, dia lebih kepada proses bagaimana berlakunya program pementoran dalam sesebuah organisasi. Step yang pertama adalah menentukan skop pementoran sama ada untuk pegawai lantikan baru atau dinaikkan pangkat. Seterusnya, mengenal pasti dan memilih mentor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan ni penting kerana mentor ni yang akan membimbing menti nanti. Seterusnya, mengenal pasti dan memilih menti berasaskan kriteria yang telah ditetapkan. Seterusnya, melaksanakan pemadanan mentor dan menti berasaskan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, melaksanakan program latihan pementoran berasaskan modul bahagian pengurusan psikologi JPA. Step yang seterusnya adalah memaklumkan secara rasmi pelaksanaan pementoran kepada bahagian pengurusan psikologi. Kemudian melaksanakan majlis pelancaran pementoran dan menyerahkan sijil pelantikan kepada mentor. Kemudian memastikan proses perhubungan pementoran antara mentor dan menti berjalan mengikut fasa yang telah ditetapkan. Kemudian mesyuarat perlu diadakan bagi penyelarasan pementoran di kalangan mentor. Seterusnya, melaksanakan penilaian ke atas program pementoran yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pementoran tersebut. Adakah program tersebut berjaya ataupun tidak. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan laporan program dan menyerahkan sesalinan kepada bahagian pengurusan psikologi. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan 7 dan kumpulan 8 atas pembentangan tadi. Jadi cikgu buka apa-apa soalan sekiranya ada soalan yang nak diutarakan kepada kawan-kawan pembentang kumpulan 7 dan kumpulan 8 dan juga kepada cikgu. Silakan. Silakan kepada pelajar-pelajar jika ada persoalan. Okay, kalau pelajar berkeberatan untuk bercakap boleh chat. Okay, cuba bagi lagi 5 minit. Jika ada apa-apa persoalan boleh
boleh kita kongsikan di dalam webinar ni sama ada chat ataupun secara live silakan. Saya nak tanya, adakah mentor, contoh kalau dekat universiti, kalau kita tengok ada mentor dekat universiti dan setiap mentor tu ada menti-menti dia sendiri. Adakah seorang mentor tu dia ikut prosedur yang telah dijelaskan dalam surat perkeliling ni? Itu je. Maksudnya di UMT ya? Di UMT. Maksudnya nak fokus kepada mentor yang pensyarah ke macam mana tu? Cikgu kurang jelas. Ya, mentor pensyarah. Okey. Dalam mentor pensyarah ni kita dah terikat dengan perkeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Namun demikian, apabila dia sampai ke universiti, universiti ada flexibility lah untuk memastikan pementoran tu. Jadi universiti ni dia ada satu benda yang kita yang telah di dalam dia di bawah kementerian, di bawah kerajaan, tetapi kita ada kuasa otonomi. Itulah keistimewaan yang diberi kepada universiti sebab dia nak memastikan bahawa setiap universiti mempunyai kaedah tersendiri dalam mencapai KPI-KPI tertentu. Itu sebab kalau kita lihat contoh perbandingan universiti UMT dengan universiti yang baru. Contohnya kita kan KUSTEM dulu. KUSTEM ni dulu dia adalah antara universiti, college universiti ni banyak dulu KUSTEM, KUTEM ni USIM Lepas tu kita ada banyaklah macam UMP kan, itu semua tapi bila dibagi otonomi, jadi bila dibagi otonomi kepada universiti tu, maka dia akan membuat satu perkeliling tu dia ada flexibility kalau di Universiti Malaysia Terengganu, mentor dan mentee di kita lebih kepada hubungan pensyarah ataupun dipanggil anak lah, anak didik untuk melihat kepada mentor mentee. Cuma pengalaman cikgu secara personal lah, cikgu tak tahu personal lain pengalaman cikgu secara personal mengendalikan mentor dan mentee ni sebab kadang-kadang kita terlepas pandang disebabkan kerana kita terlalu banyak pelajar contoh kalau pelajar kaunseling dia ramai, kita ada lebih 100. Jadi biasanya kalau kita pelajar-pelajar yang kita concern dia tu mentor mentee kita apabila bila dia ada kes lah. So bila dia ada kes, jadi kita akan tahu siapa dia punya mentor lah. Biasanya pensyarah lah, pensyarah yang menjaga anak. Jadi anak-anak kita panggil mentee. Yang kedua, apabila dia sentiasa bertanya kepada kita, dia bertanya pendapat kita. Dan yang ketiga, apabila keputusan akademik dia agak tidak memberansangkan atau terlalu memberansangkan. Kalau terlalu pandai pun nanti orang akan sebut mentor mentee. Jadi antara itulah antara satu-satu sebab yang menyebabkan mentor akan kenal pada mentee. Dan kalau kita lihat di Universiti Malaysia Terengganu, kita ada program MPU. Cikgu tak pasti batch awak ada terlibat atau tidak dengan MPU ni. Jadi MPU ni program-program di mana mentor kena pantau dan memberi markah kepada program-program citra dan juga konservasi alam. Jadi kita tidak mengguna pakai sepenuhnya apa yang dikeluarkan oleh JPA, tapi melihat flexibility dari segi bebanan tugas pensyarah itu sendirilah. Sebab yang lebih memfokus kepada penyelidikan dan pengajaran. Okey. Dapat terjawab ke soalan tu? Siapa yang bertanya tadi? Cikgu terlupa nak tengok nama. Menjawab cikgu, menjawab. Faham. So, maknanya yang prosedur ni lebih kepada organisasi lah. Dia ikut organisasi tu sendiri macam tu. Dia organisasi yang diguna pakai ni biasanya di Jabatan Perkhidmatan Awam lah. Cuma kenapa Jabatan Perkhidmatan Awam mengeluarkan surat perkeliling? Sebab kita Perkhidmatan Awam ni selalu menjadi contoh dan rujukan kepada organisasi lain lah. Terutama daripada JLC. Di JLC ni maksudnya ada government link company. Contohnya TNB, Petronas, Prasarana yang baru ada kes yang meletup ni. Dia di bawah JLC. Jadi dia boleh guna pakai. Mana kita ada satu rujukan lah yang boleh kita guna pakai. Tetapi untuk JPA, ia perlu dilaksanakan lah di bawah perkhidmatan awam ni, kementerian-kementerian perlu disanakan. Tetapi apabila melibatkan badan-badan tertentu seperti universiti yang mempunyai kuasa otonomi dan juga JLC, dekat situ adanya flexibility lah untuk melihat kesesuaian untuk pelaksanaannya lah. Okey. Syazana yang tanya tadi Okey cikgu, faham. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, silakan. Terima kasih kepada Syazana membuat pencerahan. So
Boleh tanya lagi pelajar-pelajar, silakan. Jangan takut nak bertanya. Kalau kalau cikgu tak dapat jawab, nanti cikgu akan cikgu akan buat research dulu. Sila. Oh, ada yang bertanya dekat chat. Okey, nanti cikgu semak. Cikgu, adakah sama pelaksanaan pementoran dalam sektor awam dan swasta? Seperti cikgu cakap tadi, pelaksanaan pementoran di sektor awam dan swasta tidak sama, yang tak sama, sebab swasta mungkin dia punya dan ada juga kadang-kadang yang memang tidak ada pementoran pun. Tidak ada pementoran. Contohnya kalau di universiti pun kita tengok pementoran tu contohnya sepatutnya pekerja-pekerja yang junior lah, pensyarah-pensyarah yang junior atau pekerja junior ada punya mentor, tapi pun tidak dilaksanakan di Universiti Malaysia Tenggara. Kalau ada dilaksanakan pun nampak tidak begitu memberangsangkan. Kalau kata soalan adakah sama pelaksanaan pementor dalam sektor awam dan swasta, yang boleh cikgu kata adalah tidak sama. Tetapi kita ada yang ada orang kata hampir-hampir sama lah, tapi nak kata sama totally secara keseluruhan tu tidak. Okay. Silakan kalau ada lagi. Fakihah dia takut nak tanya. Dia surat perkeliling ni akan berubah ke daripada semasa ke semasa? Telepon duk bawah tu. Okey, maksudnya sekejap Siapa yang tanya tadi? Fakihah yang bertanya, dia takut nak bertanya. Okey, sama ada perkeliling ni berubah atau tidak, dia bergantung kepada perkeliling yang latest. Contohnya kalau ada katakan perkeliling 2009 tentang perkhidmatan psikologi keluar. Tiba-tiba ada perkeliling yang terbaru, terbarulah, contohnya 2009 dan 2020 keluar perkeliling yang sama tapi atas pindaan. Dia akan katalah 2009 atas pindaan berapa-berapa. So bila ada pindaan, maknanya kita akan guna yang the latest tu. Soalan dia, adakah berlaku pindaan atau tetap sama? Akan berlaku pindaan mengikut pada situasi dan keadaan semasa lah. So macam mana kita nak tahu ada pindaan tu? Contoh dia akan tulis kat situ 2009 pindaan berapa. So kita akan guna pindaan tu. Maksudnya kita akan guna dia latest lah. Mana yang lama tu sudah terbatal. Sudah terbatal. Cuma kalau kita tengok yang ini, kita masih mengguna pakai sebab tidak ada lagi pindaan-pindaan lah. Cuma ada penambahbaikan. Okay. Silakan kalau ada lagi.
Assalamualaikum cikgu, saya nak tanya. Ya, silakan. Kan kita belajar pasal kaunseling personal, kalau kalau kaunselor ataupun manager akan buat program untuk tingkatkan produktiviti pekerja semua-semua tu kan. Kalau dekat setting sebenar, memang kita akan buat program ke? Kalau dekat setting sebenar, kalau kita betul-betul pergi kerja, betul-betul program ni dibuat atau memang banyak program dibuat ke macam mana? Setting sebenar masa awak tu macam mana, Sofia? Maksudnya di tempat kerja ke Kalau macam sekarang masa awak? dekat tempat kerja. Kalau sekarang saya belajar, kita tahulah yang kita akan manager, kaunselor yang akan buat program. Tapi kalau dekat tempat kerja betul, bila saya dah pergi kerja nanti, memang program ni akan dibuat ataupun biasanya susah orang nak buat ataupun macam mana? Okay, dia bergantung kepada organisasi. Bergantung pada organisasi. Pengalaman cikgu, kalau kamu bekerja di sektor perkhidmatan awam lah. Di perkhidmatan awam, memang akan ada program-program ni. Tapi tengok kepada organisasi. Contohnya kalau kamu pergi organisasi-organisasi yang kecil, contohnya yang tidak ada bajet, mungkin dia tak banyak. Tak banyak program-program yang kita kena laksanakan. Tak banyak program yang laksanakan. Tapi cikgu lihat trend pada tahun sebelum COVID ni, tahun 2000 cikgu terlibat aktif dengan training. Cikgu melihat memang kaunselor memang terlibat dengan sebagai pengarah dan juga urus setia mengatur program, terutama kepada kelab akrab dan juga program-program dia. Dan kalau kita bekerja di bahagian perkhidmatan awam, mungkin juga kita akan dipanggil sebagai panel penceramah di Intan, Institut Tadbiran, dan kita juga akan membuat program. Dan kalau kita pergi internship, pengalaman cikgu internship dan praktikal bersama pelajar-pelajar yang menjalankan latihan industri, mereka perlu membuat kertas kerja proposal untuk buat program dan bekerjasama dengan kaunselor dan pihak HCP ataupun dengan bahagian-bahagian lain untuk buat program. Kalau tanya cikgu, bergantung kepada organisasi tersebut. Tapi itu adalah salah satu core business kita lah, iaitu latihan dan juga pembangunan bakat pekerja kalau berada di setting organisasi dan bergantung kepada organisasi. Terjawab ke Sofia soalan? Menjawab cikgu, terima kasih. Okay, silakan lagi. Pelajar lelaki ada nak tanya? Pelajar lelaki ada ke? Silakan pelajar kalau ada lagi, kita tunggu lagi 2 minit. Okey, sekiranya organisasi tak ikut surat perkeliling yang ada, akan diambil tindakan ke tak apa je. Kalau tak ikut berkasih. Okey, untuk memastikan sama ada perkeliling ini diikuti atau dipatuhi atau tidak, dia banyak bergantung kepada
pengarah sesuatu sektor tu. Contohnya perkeliling sudah keluar di Jabatan Perkhidmatan Awam, dikeluarkan dan diserahkan kepada semua jabatan-jabatan. Jadi kita ni duduk di, contoh kita duduk di AADK dekat daerah yang kecil lah, contohnya daerah kat sini Kuala Nerusan, daripada yang pusat dia Kuala Terengganu. Jadi dia serah kat Kemaman lah, contoh dekat Kemaman. So kita bekerja di Kemaman. Jadi ia bergantung kepada pengarah tu, sama ada dia nak buat penguatkuasaan atau tidak. Mana-mana pun dia suatu organisasi, sama ada sesuatu arahan itu dilaksanakan atau tidak, dia bergantung kepada pemantauan dan penguatkuasaan. Sekiranya pemantauan dan penguatkuasaan tidak dilaksanakan, maka tindakan untuk melaksanakan sesuatu perkeliling itu biasanya tidak akan dilakukan. Sebab biasanya untuk melakukan sesuatu tu dia perlukan kadang-kadang dari segi bajet, dari segi tenaga, dari segi sumber, dan dia banyak bergantung sebenarnya. Dan tindakan atau tidak diambil, ia bergantung kepada ketua pusat tu. Kalau pengarah berikut tu tidak membuat pemantauan dan tidak ada sebarang pelaksanaan, maka tak berlaku lah. Dia banyak bergantung kepada ketua pusat tu sendiri. Okey, silakan kalau ada lagi. Kita bagi masa lagi 2 minit. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu rasa kita berhenti dulu setakat ni. Cikgu ucapkan terima kasih dan kita tundakan kita punya kelas pada pagi ini dengan tasbih kifayah dan surah As.